Kemurungan merangkak pada kau dengan perlahan. Pada mulanya kau bergelut dengan benda-benda kecil, tapi biasanya kau yang memilih untuk mengabaikannya. Ia menjadi rusing. Kau memberitahu pada diri kau bahawa ianya hanya sementara dan ianya akan berlalu pergi. Tapi sayangnya tidak. Kau terus terperangkap dalam keadaan itu. Kau yang dah terbiasa memakai topeng palsu terus hidup di kalangan orang lain, kerana itulah yang orang lain akan lakukan. Walau macam mana pun, masalahnya tetap tidak hilang. Kau bergelut untuk terus bermain dengan permainan ini setiap hari, dan ia akan memompankan kau lagi dan lagi. Itulah sebabnya kau terus jatuh. Dan disitulah apabila kau perlahan-lahan mula menjauhkan diri dari rakan dan juga keluarga, kau memilih untuk menyendiri. Semua kepuasan telah hilang. Perkara-perkara kecil yang biasanya membawa kebahagiaan kini tidak lagi bernilai. Malah tugas paling mudah kini menjadi paling menyakitkan. Itulah sebabnya kau terus sendiri. Sekarang, mengapa kau terus berusaha sekiranya ia tidak akan membuahkan hasil? Semua ini membuatkan kau berasa lebih teruk dan kau terperangkap dalam lingkaran yang penuh kekejaman ini. Tiba-tiba kau mendapati diri kau tinggal di dalam masa yang sangat perlahan. Setiap saat tidak dapat kau bezakan. Hanya mengising berdesing. Hanya beban yang mengisi minda dan menyelubungi diri kau. Kau rasakan seolah kau tidak akan berbahagia lagi. Kau terus mundur dan memusnahkan segala perhubungan. Kau malu dengan setiap perkara yang kau lakukan. Terdapat sebahagian daripada kau yang ingin mencari jalan keluar. Cerahnya secara tiba-tiba membuatkan kau mahu keluar dan berjumpa dengan seseorang. Tapi semuanya samar, kerana kau tahu ianya tidak akan terjadi. Kau tidak peduli dengan perkara yang membuatkan kau bahagia, termasuk rakan-rakan kau. Dan kau sedar bahawa jurang yang besar terletak di antara kau dengan mereka. Satu lagi kegagalan yang bukan menjadi pilihan. Jadi pada akhirnya, kau memilih untuk bersendirian di zon selesa kau, di mana tiada sesiapa yang bertanya apa-apa persoalan kepada kau. Kurangnya keyakinan diri dan tujuan menjadi tidak tertanggung dalam diri. Kau akhirnya menyedari bahawa kau tidak berada dalam situasi itu. Dan dua perkara boleh terjadi. Sama ada kau memutuskan untuk mendapatkan bantuan, atau kau cuba bunuh diri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 7 D1 BA 2501B akan membentangkan tajuk Tekanan dan Kemurungan dalam kalangan rakyat Malaysia berhadapan pandemik. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya, Muhammad Kazmi Al-Fadil bin Hamzah, Nur Hafizah Nabihah binti Muhammad Sattar dan Nur Ain Airin Ashikin binti Roslan. Pertama sekali, saya akan menerangkan tentang definisi tekanan dan definisi kemurungan dalam era pandemik COVID-19. Tekanan merujuk kepada ketegangan yang timbul dari hubungan harian kita dengan dunia. Pada musim pandemik COVID-19 ini, tahap kesihatan mental rakyat Malaysia perlu diberi perhatian yang serius memandangkan semakin banyak kes yang melibatkan tekanan yang dikaitkan dengan tekanan akibat pandemik ini dilaporkan. Pandemik merujuk kepada wabak yang melanda dalam skop yang lebih besar dan tidak terhad kepada sesuatu komuniti. Tekanan yang dihadapi oleh rakyat Malaysia merangkumi tekanan terhadap situasi di tempat kerja, perubahan rutin pekerjaan dan tekanan akibat keluarga. Kegagalan masyarakat untuk mematuhi saranan dan arahan kerajaan untuk membendung wabak penularan COVID-19 ini bakal menimbulkan masalah mental yang lebih besar. Kemurungan pula adalah sejenis perubahan mood yang disebabkan oleh ketidakseimbangan biokimia.
Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, sesetengah individu berisiko tinggi untuk menghadapi masalah kemurungan ketika berada di dalam keadaan stres yang melampau dan isolasi daripada rangkaian sokongan keluarga dan sahabat handai. Antara golongan yang berisiko untuk menghadapi masalah kemurungan ialah individu yang disahkan positif COVID-19. Hal ini kerana mereka berasa bimbang terhadap penyakit yang dihadapi dan merasa bersalah kerana mungkin menjadi punca kepada tersebarnya penyakit ini kepada orang lain. Selain itu, individu yang dikuarantin juga berisiko untuk menghadapi masalah kemurungan kerana mereka terpaksa diasingkan daripada keluarga. Justru, masalah tekanan dan kemurungan ini hendaklah diatasi supaya kita dapat hidup dalam keadaan yang selesa dan harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hafizah Nabiha. Di sini saya ingin menyambung topik pembentangan yang seterusnya, iaitu faktor tekanan dan kemurungan rakyat Malaysia dalam berhadapan dengan pandemik COVID-19. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan perkara ini berlaku. Di sini saya ingin menyatakan dua faktor utama yang menyebabkan tekanan dan kemurungan rakyat Malaysia dalam berhadapan dengan pandemik 19. Faktor yang pertama adalah PKP atau dikenali sebagai Perintah Kawalan Pergerakan. Perintah Kawalan Pergerakan yang berlanjutan daripada fasa pertama sehinggalah fasa yang ketiga membuatkan rakyat Malaysia berhadapan dengan tekanan dan stres yang melampau. Hal ini kerana perkara ini membataskan pergerakan rakyat Malaysia untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Sebagai contoh, rakyat Malaysia tidak dibenarkan untuk merentas negeri dan juga dikenakan dengan SOP yang ketat. Sebagai contoh, rakyat Malaysia perlulah sentiasa memakai mask untuk keluar dan juga memakai hand sanitizer. Rakyat Malaysia juga perlulah scan suhu dan juga mas sejahtera sebelum memasuki mana-mana premis dan kedai. Rakyat Malaysia perlulah mematuhi perjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Faktor ini menyebabkan pergerakan rakyat Malaysia terbatas. Rakyat Malaysia semakin tertekan dan berada dalam kemurungan oleh kerana tidak dapat berjumpa dengan ahli keluarga dan kerinduan pada ahli keluarga kerana PKP yang berlanjutan dan semakin berpanjangan. Faktor yang kedua ialah hilang pekerjaan. Hal ini kerana ketika pandemik COVID-19 di negara ini berlaku, kerajaan dapat mengenal pasti punca utama penularan COVID-19 yang banyak adalah di sektor perkilangan. Sektor perkilangan terpaksa ditutup dan menyebabkan ramai rakyat Malaysia terpaksa diberhentikan kerja. Rakyat Malaysia yang diberhentikan kerja telah hilang sumber pendapatan dan juga sumber rezeki mereka. Rakyat Malaysia berada dalam keadaan yang semakin tertekan dan juga kemurungan kerana rakyat Malaysia perlu mencari pekerjaan untuk membeli makanan dan juga untuk sara keperluan hidup mereka. Perkara ini menyebabkan rakyat Malaysia menjadi faktor utama rakyat Malaysia berada dalam keadaan tertekan dan juga kemurungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain Airin Ashikin binti Roslan. Nombor pelajar saya 2021878058. Tajuk pembentangan saya pada hari ini adalah berkaitan isu tekanan dan kemurungan dalam kalangan rakyat Malaysia berhadapan pandemik. Dalam pembentangan ini saya akan membincangkan tentang 3 perkara. Yang pertama adalah tentang tanda-tanda sekiranya seseorang mengalami tekanan dan kemurungan. Yang kedua adalah tentang kesan sekiranya seseorang mengalami tekanan dan kemurungan. Dan yang terakhir adalah saya akan berkongsi tentang cara atau langkah bagaimana untuk mengatasi tekanan dan kemurungan tersebut. Kita akan pergi kepada topik yang pertama, iaitu tentang tanda-tanda yang menunjukkan seseorang itu mengalami tekanan dan kemurungan. Seseorang yang mengalami tekanan dan kemurungan ini akan mempunyai tabiat makan dan tidur yang tidak normal. Tabiat makan yang tidak normal ini mungkin kita dapat lihat daripada perubahan bentuk badan mereka
iaitu terlalu kurus. Hal ini mungkin berlaku akibat mereka memikirkan terlalu banyak perkara dalam satu-satu masa yang menyebabkan mereka tidak memiliki selera makan. Perubahan daripada waktu tidur ini pula kita dapat lihat apabila seseorang ini mengalami kesukaran untuk tidur. Hal ini mungkin berlaku apabila mereka terlalu risaukan sesuatu perkara yang menyebabkan waktu tidur mereka terganggu. Tanda yang kedua pula adalah mereka kerap memikirkan tentang hidup dan mati. Namun hal ini tidak bermaksud mereka benar-benar ingin mengakhiri hidup mereka. Namun mereka akan berfikir apabila mereka mati, ianya akan mengurangkan beban kepada seseorang ataupun tidak lagi menjadi beban kepada orang sekeliling mereka. Tanda yang ketiga adalah hilang minat terhadap perkara rutin. Rutin ini menunjukkan tentang sesuatu perkara yang sering kita lakukan dalam aktiviti seharian kita. Manakala rutin ini juga berkait dengan sesuatu perkara yang kita minat. Jadi apabila seseorang yang mengalami kemurungan ini akan hilang minat terhadap perkara tersebut dan menyebabkan mereka merasa sesuatu perkara yang mereka lakukan ini adalah sesuatu yang tidak berbala atau tidak mendatangkan apa-apa manfaat kepada mereka. Tanda yang terakhir adalah seseorang yang mengalami tekanan dan kemurungan ini merupakan seseorang yang sangat berbakat dan kreatif. Mereka mempunyai idea yang jauh lebih banyak dan menarik berbanding orang biasa. Terdapat juga kajian menunjukkan seseorang yang mengalami tekanan dan kemurungan ini merupakan seseorang yang cemerlang dalam sesuatu bidang tertentu. Kita akan pergi kepada topik yang kedua iaitu tentang kesan sekiranya seseorang mengalami tekanan dan kemurungan. Terdapat dua kesan yang saya perolehi. Yang pertama iaitu tentang penyakit dan kedua tentang bunuh diri. Kita akan pergi kepada kesan yang pertama iaitu tentang penyakit. Penyakit ini bukanlah sesuatu yang kita inginkan, tapi ketahuilah akibat daripada tekanan dan kemurungan yang melampau ini akan mampu meragut nyawa seseorang. Sebagai contoh, yang pertama adalah insomnia. Insomnia ini adalah kurang waktu tidur atau merasa tidak cukup tidur walaupun sebenarnya mereka sudah melebihi batas waktu tidur yang sepatutnya. Yang kedua adalah mengalami masalah gangguan penghadaman. Hal ini kerana waktu makan mereka mulai tidak teratur. Dan yang terakhir adalah sakit kepala. Sakit kepala ini berlaku akibat seseorang itu terlalu memikirkan banyak perkara dalam satu-satu masa. Kesan kedua ini adalah berlakunya pendekatan bunuh diri. Hal ini kerana bunuh diri ini berlaku apabila seseorang itu merasa sudah berputus asa dengan kehidupan mereka. Akibat tekanan yang melampau ini, tekanan ini berpunca daripada berbagai perkara. Mungkin salah satunya daripada segi kewangan. Tekanan daripada desakan kewangan ini akan menyebabkan mereka merasa berputus asa untuk meneruskan kehidupan dan akhirnya memilih untuk membunuh diri. Topik yang terakhir, kita akan pergi kepada langkah bagaimana untuk mengatasi masalah tekanan dan kemurungan tersebut. Terdapat 4 langkah yang telah saya senaraikan. Langkah yang pertama yang boleh kita lakukan untuk mengatasi masalah tekanan dan kemurungan ini adalah dengan mendekatkan diri dengan Tuhan. Bagaimana untuk kita mendekatkan diri dengan Tuhan? Iaitu pertama adalah dengan melaksanakan fardu solat. Yang kedua adalah dengan berselawat, berzikir, melakukan sedekah dan berpuasa. Dalam firman Allah juga mengatakan, ingatlah bahawa hanya dengan mengingati Allah, hati menjadi tenang tenteram. Daripada surah Al-Ra'd ayat 28. Langkah yang kedua kita boleh lakukan adalah dengan amalkan pengurusan masa. Bagaimana kita ingin menguruskan masa adalah dengan membuat jadual waktu yang teratur, mengutamakan perkara utama terlebih dahulu dan tidak mengambil terlalu banyak tanggungjawab dalam satu-satu masa. Sebagai seorang pelajar, kita sudah pasti memiliki jadual belajar yang teratur yang kita dapat bahagikan antara waktu belajar dan waktu untuk bersukaria.
Langkah yang ketiga adalah dengan amalkan gaya hidup sihat. Bagaimana kita ingin mengamalkan gaya hidup sihat? Yang pertama adalah dengan melakukan diet, pengambilan makanan yang seimbang. Yang kedua adalah beribadah, bersenam, dapatkan tidur yang berkualiti dan mendapatkan pemeriksaan kesihatan. Bagaimana kita ingin dapatkan tidur berkualiti adalah dengan tidur dalam tempoh waktu 6 ke 7, 8 jam sehari. Pemeriksaan kesihatan ini kita boleh lakukan 2 tahun sekali. Langkah yang terakhir adalah dengan berkongsi masalah. Jadi dengan siapa kita boleh berkongsi masalah? Kita boleh berkongsi masalah dengan seseorang yang kita percayai, iaitu adalah seperti ahli keluarga kita sendiri, iaitu ibu bapa atau adik-beradik kita. Yang kedua adalah rakan. Yang ketiga adalah kaunselor. Dan yang keempat, sesiapa sahaja yang kita percayai. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.